Edisi Sabtu, 14 Mei 2022. Saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Berikut paparan utama malam ini. Pemimpin ASEAN tegas dalam isu antarabangsa. Gesa Washington gunakan pengaruh selesai konflik. Peningkatan mendadak kes HFMD direkodkan di seluruh negara. Sebanyak 28,957 kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD direkodkan sejak Januari hingga semalam di seluruh negara. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata ia meningkat mendadak berbanding keseluruhan kes sepanjang tahun lalu, hanya 4,239 kes. Justru ibu bapa disaran menggunakan ciri penyakit berjangkit menerusi aplikasi MySejahtera bagi mengetahui jumlah kes di kawasan masing-masing. Ini adalah satu peningkatan yang agak mendadak tetapi memang dijangkakan. Sebab tahun lepas banyak perintah kawalan pergerakan tak boleh keluar. So sekarang ini bila dibenarkan keluar, lebih-lebih lagi dengan dibuka sektor pendidikan dan sebagainya, maka kes HFMD ini akan meningkat. Oleh yang demikian, kita Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan terutamanya kepada ibu bapa, gunalah ciri penyakit berjangkit di dalam MySejahtera untuk mendapat tahu jumlah kes di kawasan yang berhampiran dengan anda. Khairi turut mengingatkan orang ramai supaya sentiasa peka terhadap penyakit berkenaan dan endemik lain seperti demam denggi. Ciri baru telah diperkenal dalam aplikasi MySejahtera dengan tujuan mengingatkan masyarakat mengenai penyakit-penyakit endemik lain. Ibu bapa, pusat asuhan kanak-kanak serta prasekolah disaran tingkatkan kebersihan dan peka dengan status kesihatan anak-anak jagaan ia susulan trend peningkatan penyakit HFMD. HFMD boleh menjangkiti individu di semua peringkat umur. Bagaimanapun, 90% daripada kes HFMD yang berlaku merupakan dalam kalangan kanak-kanak berusia 6 tahun dan ke bawah. Menurut pakar Perubatan Kesihatan Awam Sektor Zoonosis Bahagian Kawalan Penyakit KKM, Dr. Norita Samsudin, penyakit HFMD mudah dijangkiti menerusi sentuhan langsung dengan cecair hidung, air liur, lepuh dan najis penghidapnya. Anak berumur 6 tahun ke bawah lah. Penyakit HFMD ni dia selalunya bermula dengan demam lah, di mana demam tu selalunya dalam masa 1 ke 2 hari, selepas tu baru munculnya ulcer di dalam mulut dan juga ruam merah ataupun lepuh pada tapak tangan, celah-celah jari, pada kaki dan juga pada bahagian-bahagian belakang dan juga termasuk di punggung lah. Dan di mana penyakit yang utama ini, penyakit kes HFMD ini, di mana gejala yang utamanya adalah ulcer dalam mulut dan juga ruam lah, di mana ada setengah-setengah pesakit tidak mempunyai demam. Ketua Unit Kawalan Infeksi Hospital Chancellor Tuanku Mukris, Dr. Sharifah Az-Zura Salih pula menasihatkan ibu bapa supaya tidak menghantar anak-anak bergejala ke tempat awam dan tidak menghantar mereka ke pusat jagaan kanak-kanak atau sekolah bagi mengelak penularan jangkitan. Saya tahu memang susah ya. Kita tiba-tiba nak ambil cuti kecemasan sebab anak tak sihat. Tapi kita kena tahu juga ni musim HFMD. Jadi anak tu mungkin ada HFMD dan kita tak nak dia jadi punca lah. So satu, kita eliminate the source. Maksudnya kalau anak tu tak sihat, jangan bercampur dengan anak-anak yang lain. Dua, kebersihan tangan tu. Maksudnya kalau anak tu ada jangkitan, kita kena isolatekan dia. Macam COVID juga, kita asingkan dia daripada anak-anak yang lain. Kalau dia masih pakai pampers,
Masa kita buang lampin tu, lepas kita tukar lampin, kita sendiri kena basuh tangan. Lampin tu kena bungkus dalam plastik dan kita buangkan dia secara yang sihatlah. Bilangan kes HFMD di Selangor dilaporkan melepasi paras amaran dengan 6,748 kes direkodkan setakat 7 Mei lalu. Selain itu, di Terengganu, Perak, Kedah dan Pulau Pinang turut dilaporkan merekodkan peningkatan kes mendadak kebelakangan ini. Jenazah Presiden Emiriah Arab Bersatu UAE, Sheikh Khalifa Zayed Al Nahyan selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Batin di Abu Dhabi hari ini. Kerajaan UAE mengumumkan perkabungan rasmi selama 40 hari dengan bendera di seluruh UAE dikibar separuh tiang. Semua Kementerian Persekutuan dan Tempatan serta sektor swasta cuti berkabung selama 3 hari. Solat jenazah Sheikh Khalifa telah dikendalikan oleh bakal pengganti yang juga abangnya Muhammad bin Zayed. Pemimpin seluruh dunia terutamanya Asia Barat menzahirkan kesedihan atas pemergian Sheikh Muhammad. Negara-negara Teluk yang berjiran, Kuwait, Bahrain dan Oman juga mengumumkan perkabungan rasmi 3 hari. Sheikh Khalifa mula mengambil alih kuasa sebagai Presiden kedua UAE dan menjadi pemerintah ke-16 Emirat Abu Dhabi pada 2014 menggantikan bapanya Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan agar bendera pribadi baginda dikibarkan separuh tiang selama 5 hari berturut-turut bermula hari ini di Istana Negara. Ianya sebagai tanda berkabung baginda atas kemangkatan Presiden UAE dan pemerintah Abu Dhabi Sheikh Khalifa Zayed Al Nahyan. Baginda turut menitahkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia mengadakan majlis bacaan Yasin dan Tahlil di masjid di Wilayah Persekutuan selama 3 hari bermula hari ini. Al-Sultan Abdullah turut mengajak rakyat bersama-sama mendoakan agar roh almarhum dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan bersama mereka yang beriman dan beramal soleh. Semalam, baginda telah menghubungi Sheikh Muhammad Zayed Al Nahyan menerusi panggilan telefon bagi menzahirkan ucapan takziah peribadi baginda kepada beliau dan seluruh keluarga. Al-Sultan Abdullah dan Sheikh Muhammad Zayed Al Nahyan adalah rakan kolej di Akademi Tentera Diraja Sandhurst, United Kingdom dari tahun 1978 dan 1979 dan persahabatan akrab kedua-dua pemimpin kekal hingga sekarang. Malaysia dan UAE turut mempunyai hubungan dua hala yang rapat dan mesra pelbagai peringkat termasuk kedua-dua pemimpin negara dan sesama rakyat. Baginda berkenan berangkat ke Abu Dhabi esok bersama-sama ketua negara dan kerajaan lain untuk memberi penghormatan terakhir kepada almarhum. Dalam pada itu, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein turut menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh rakyat Emiriah Arab Bersatu UAE atas kemangkatan Presiden mereka Sheikh Khalifa Zayed Al Nahyan. Menerusi laman Facebooknya, Datuk Seri Syamuddin berkata, kemangkatan itu disifatkan sebagai perginya seorang pemimpin yang berwawasan. Beliau mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarham dan berharap agar warisannya akan terus bermanfaat dalam membentuk masa depan yang baik untuk tahun-tahun mendatang. Menurut laporan media, Sheikh Khalifa yang memerintah sejak 2014 meninggal dunia pada usia 73 tahun semalam selepas berehat lama akibat sakit. Istiadat penghormatan terakhir Sheikh Khalifa dijadual berlangsung selama 3 hari bermula hari ini sehingga 16 Mei. Pemimpin-pemimpin ASEAN bersolidariti dengan tegas dalam pendirian terhadap isu antarabangsa yang dibangkitkan di hadapan Presiden Joe Biden sempena sidang kemuncak khas bersama Amerika Syarikat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata beliau telah menyeru semua negara menghormati pendirian ASEAN dalam perkara itu. Perdana Menteri antara lain membangkitkan isu Palestin yang masih berlarutan semasa pertemuan itu dan menggesa Washington menggunakan pengaruhnya dalam menyelesaikan konflik berkenaan. Hanim Wili melaporkan.
Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, pemimpin ASEAN juga menunjukkan pendirian bersama ketika membincangkan isu Rusia, Ukraine dan Laut Cina Selatan. Malaysia menegaskan bahawa negara-negara Asia Tenggara turut terjejas akibat perang, terutamanya dari segi kenaikan inflasi dan harga makanan. Justru gesaan dibuat agar peperangan diselesaikan melalui cara aman. Saya kata perang tidak menguntungkan sesiapa, malah perang merugikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya kata perang walaupun berlaku di Ukraine, perang ataupun konflik berlaku di Ukraine, yang suffer adalah negara yang tak ada kena-mengena pun, termasuk Malaysia. So, jadi saya kata, semalam pun saya dah sebut, Amerika mesti menggunakan pengaruh dia untuk menyelesaikan isu ini. Malaysia juga merupakan satu-satunya negara yang menekankan Amerika perlu jujur dalam menyelesaikan isu Palestin. Kita menegaskan bahawa Malaysia minta supaya Amerika menggunakan kuasa dia dan memastikan isu Palestin dapat diselesaikan dengan segera. Kalau Amerika begitu cepat bertindak apabila kes berlaku di Ukraine, kita nak tindakan cepat juga dilakukan untuk menyelesaikan isu Palestin. Perbincangan antara pemimpin ASEAN dan Biden berlangsung di Jabatan Negara Amerika Syarikat selama hampir 3 jam. Sebelum itu, pertemuan diadakan bersama Naib Presiden Kamala Harris yang antara lain menekankan komitmen yang berterusan terhadap Asia Tenggara selain mengiktiraf kepaksian ASEAN di rantau berkenaan. Harapan Malaysia agar Amerika Syarikat dapat memainkan peranan termasuk dialog untuk penyelesaian damai berhubung situasi di Ukraine bukan secara bersendirian. Pendapat sama disuarakan secara solidariti anggota ASEAN yang lain. Selain itu, penindasan sistemik dan pembunuhan mereka yang tidak bersalah oleh Israel, kuasa penjajah, perlu dihentikan. Pembunuhan Shirin Abu Akleh, seorang wartawan di tebing barat baru-baru ini adalah sesuatu yang dikecam dan langsung tidak boleh diterima. Di peringkat rantau, Malaysia komited untuk merealisasikan persetujuan 5 perkara 5PC seperti dipersetujui para pemimpin ASEAN pada April 2021. Namun, Malaysia kesal kerana pelaksanaannya belum menunjukkan kemajuan dan berpandangan ASEAN perlu mengambil langkah mengadakan keterlibatan tidak rasmi dengan National Unity Government dan National Unity Consultative Council. Menuju ke hadapan, Amerika Syarikat perlu menterjemahkan komitmen yang disuarakan kepada Blok 10 negara Asia Tenggara kepada tindakan agar ia tidak menjadi sekadar omong kosong. Sidang kemuncak khas Amerika Syarikat ASEAN yang berlangsung pada 12 dan 13 Mei di Washington merupakan kali kedua seumpamanya sejak 2016. Satu kenyataan visi bersama dihasilkan meliputi komitmen ASEAN dan Amerika Syarikat untuk terus mempertingkat kolaborasi demi manfaat bersama. Hani Muhili, Washington. Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Biden mengumumkan satu lagi inisiatif $150 juta Amerika untuk memperdalam hubungan Amerika Syarikat ASEAN dan mencapai objektif bersama yang lebih baik. Menurut Biden, beliau telah mencalonkan salah seorang penasihat terdekatnya, Johannes Abraham, untuk menjadi duta Amerika Syarikat ke ASEAN bagi mengukuhkan perkongsian kritikal kedua-dua pihak. We're committed to a future where the rules and norms that have made possible so much growth and prosperity and stability in the Indo-Pacific are upheld and strengthened, including respect for the rule of law and for human rights. This is something that benefits all 1 billion of the people who live in our countries, from the United States and all of you. And as we look around the world, all the challenges we're facing, the ASEAN-US partnership is critical, I think, to meeting the moment we find ourselves in history right now. Sebelum sesi bersama Presiden Biden, pemimpin-pemimpin ASEAN bertemu Naib Presidennya Kamala Harris.
Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyifatkan lawatan kerja 4 harinya ke Amerika Syarikat AS sebagai satu kejayaan. Beliau berkata lawatannya itu mengukuhkan lagi hubungan Malaysia AS dan juga ASEAN AS. Di hari terakhir lawatan, Perdana Menteri berkata Amerika Syarikat penting kepada Malaysia daripada segi politik dan perdagangan. Tambahnya, AS adalah rakan dagang kedua terbesar dan keempat terbesar dari segi pelaburan di Malaysia. Menurutnya lagi, mesyuarat dengan pemimpin-pemimpin AS serta peneraju industri negara itu telah meningkatkan lagi hubungan berkenaan. Takwim 2022 miladiah atau 1443-1444 Hijrah bagi Malaysia telah dikemaskini. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memaklumkan tindakan itu dibuat susulan perubahan tarikh 1 Syawal 1443 Hijrah yang jatuh pada 2 Mei 2022 berbanding 3 Mei 2022 pada takwim yang dikeluarkan sebelum ini. Bagaimanapun, perubahan itu hanya melibatkan bulan Mei 2022 atau Syawal 1443 Hijrah sahaja. Takwim yang telah dikemaskini boleh diperoleh menerusi laman sesawang Tertera. Ia diharap dapat membantu melancarkan penyusunan aktiviti harian, ibadah dan urusan kehidupan umat Islam di negara ini. Sementara itu, kelulusan Loji Penyembelihan Thomas Foods International TFI Lobitel Australia digantung serta-merta sehingga hasil siasatan menyeluruh diperoleh berhubung dakwaan pelanggaran prosedur penyembelihan halal Loji Penyembelihan itu selesai. Perkara itu diputuskan dalam satu sidang khas antara Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV dan JAKIM dengan Jabatan Pertanian Air dan Alam Sekitar Australia. Dalam satu kenyataan bersama Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof dan Ketua Pengarah JPV Datuk Dr. Muhammad Nur Lizan Muhammad Noor menyatakan Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia Inch (SICMA). Sementara itu, kelulusan Loji Penyembelihan Thomas Foods International TFI Lobitel Australia digantung serta-merta sehingga hasil siasatan menyeluruh diperoleh berhubung dakwaan pelanggaran prosedur penyembelihan halal Loji Penyembelihan itu selesai. Perkara itu diputuskan dalam satu sidang khas antara Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV dan JAKIM dengan Jabatan Pertanian Air dan Alam Sekitar Australia. Dalam satu kenyataan bersama Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof dan Ketua Pengarah JPV Datuk Dr. Muhammad Nur Lizan Muhammad Noor menyatakan Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia Inch (SICMA) selaku badan pensijilan halal yang bertanggungjawab dalam penyeliaan halal ke atas loji sembelihan tersebut akan diberi surat tunjuk sebab. SICMA juga berkemungkinan dibatalkan status sebagai badan pensijilan halal yang diiktiraf JAKIM sekiranya didapati tidak mematuhi keperluan standard dan prosedur halal Malaysia. Siasatan telah dijalankan ke atas loji sembelihan berkenaan dan mengadakan beberapa siri perbincangan dengan pihak berkuasa Australia. JAKIM dan JPV memandang serius dakwaan itu. Prosedur pengiktirafan loji pemprosesan luar negara oleh Kerajaan Malaysia perlu melalui satu prosedur yang ketat dan terperinci sebelum melalui proses pembentangan serta penilaian sebanyak 4 kali untuk diluluskan. Langkah menambat nilai ringgit tidak sesuai dilaksanakan pada ketika ini sebagai mekanisme mengawal nilai ringgit. Jelas Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, indikator utama ekonomi negara berada pada trajektori positif. Ini dibuktikan keluaran dalam negara kasar KDNK berkembang 5.0% pada suku tahun pertama 2022 selari pengoperasian semula sektor ekonomi pada fasa peralihan ke endemik. Berbanding krisis kewangan 1997, sistem perbankan negara kini lebih terkawal dengan kecairan dan aset berkualiti baik selain masih mampu memberi akses kredit. Pada ketika itu, ekonomi negara sangat-sangat lemah, terutamanya dari segi sektor perbankan, yang mana pada ketika itu
dari sudut NPL ataupun non-performing loans-nya agak tinggi, dan selain itu juga sektor korporat juga mempunyai hutang yang besar dan menyebabkan mereka tidak mampu untuk membayar hutang mereka dan terpaksa melakukan perstrukturan semula. Walaupun ringgit begitu turunannya begitu besar, tetapi aktiviti ekonomi masih lagi berlangsung seperti biasa. Jadi maksudnya tiada keperluan untuk melaksanakan dasar yang pernah kita laksanakan pada suatu masa dahulu, kerana aktiviti buat masa ini tidak terjejas dan sistem perbankan berada dalam keadaan yang begitu selesa untuk terus-menerus memberi pinjaman dan menerima deposit, dan ini seharusnya dapat membantu untuk meningkatkan lagi taraf ekonomi negara. Tambahnya, kemerosotan nilai mata wang tidak unik kepada Malaysia. Malah turut dihadapi mata wang serantau dipengaruhi faktor luaran seperti dasar monetary agresif Amerika Syarikat. Ini sekaligus meningkatkan permintaan terhadap dolar akibat kemungkinan kadar yang lebih tinggi dikenakan pada masa depan. Nilai ringgit ditambat pada kadar RM3.80 berbanding dolar Amerika Syarikat semasa krisis kewangan 1997-98. Kerajaan perlu melihat prestasi kewangan sebelum sebarang keputusan dibuat Petronas untuk mengambil alih Sapura Energy Berhad. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, cadangan itu memang diajukan beberapa pihak, namun perlu dibuat dengan lebih teliti memandangkan Petronas sebuah syarikat yang strategik dan Sapura syarikat kedua terbesar di dunia dalam perkhidmatan minyak dan gas. Sebarang bantuan yang diberikan itu kalaupun tidak melibatkan duit kerajaan, kalaupun Petronas milik oleh kerajaan, maka kerajaan perlu melihat dengan teliti sebelum diambil keputusan. Kita sedia maklum banyak industri yang terjejas, termasuklah industri minyak dan gas. Di kalangan 4,000, kita panggil ekosistem industri minyak dan gas, ada kecil dan besar, 4,000 semua sekali. Banyak, bukan satu. Tapi Sapura ni energi adalah terbesarlah dalam dunia, nombor 2, nombor 4, tapi satu masuk nombor 2. Jadi bukan sahaja Sapura, tapi dalam ekosistem industri minyak dan gas ada kira-kira 4,000 lagi syarikat-syarikat kecil sederhana. Menurut beliau, syarikat minyak dan gas berkenaan telah mengadakan perjumpaan dengan pihaknya. Dalam pertemuan minggu lalu itu, mereka turut melaporkan masalah yang dihadapi khususnya sejak pandemik COVID-19 melanda negara sehingga menyebabkan harga minyak merudum sekitar 16 hingga 20%, sekaligus memberi kesan besar kepada golongan terlibat. Beliau mengulas cadangan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak agar Petronas mengambil alih Sapura Energy Berhad dalam usaha menyelamatkan syarikat minyak dan gas tersebut. Datuk Seri Najib sebelum ini berkata usaha pengambil alihan Sapura Energy perlu dilaksanakan segera, memandangkan syarikat itu boleh dikelaskan sebagai muflis sekiranya tiada sebarang tindakan sehingga 10 Jun depan. Kerajaan akan memperkenal satu sistem data besar bagi mengesan kehilangan biji sawit melibatkan pekebun-pekebun kecil di seluruh negara. Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Wee Jack Singh berkata, sistem ini digunakan bagi mengatasi kes curi buah yang masih berlarutan sehingga kini sekaligus menjejaskan pendapatan pengusaha industri sawit. Jelas beliau, sistem ini masih dalam proses percubaan yang mengambil masa 2 hingga 3 bulan. Kecil. Jadi data ni ada rekod yang telus daripada pekebun kecil jual kepada DF dan DF kepada kilang. Jadi semua rekod telus, saya harap semua ini akan diatasi supaya ia tidak boleh tanpa lesen, tak boleh jual dengan sebarangan. Tambahnya, melalui data ini, pengurusan penjualan hasil tanaman biji sawit akan direkod dan diperiksa berpandukan lesen. Beliau berkata demikian selepas merasmikan jelajah agri komoditi keluarga Malaysia di Pekan Nanas.
Pusat Serhenti Usahawan Global GloPac menandatangani memorandum persefahaman MOU yang bakal membuka jalan untuk produk buatan Sabah dipasarkan ke United Kingdom dan Kesatuan Eropah. GloPac merupakan platform membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS Sabah mengembangkan operasi perniagaan serta menghubungkan mereka ke pasaran yang lebih besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata, kerajaan komited menyokong pemulihan perniagaan selepas gangguan ekonomi global yang berlaku sejak 2 tahun kebelakangan ini disebabkan COVID-19. Usaha sama dengan usahawan-usahawan di UK dan Eropah ini dijangka berjalan selama 5 tahun dengan prospek keuntungan 60 juta ringgit sekaligus membuka peluang pekerjaan dan membantu peniaga-peniaga kecil. Itulah kita minta mereka bekerjasama dengan B40 sebab B40 ini mereka menanam dan tapi mereka buat kecil-kecilan. Jadi apa kita buat, kita akan buat macam cottage industry. Kita minta semua yang penanam-penanam itu mereka jual kepada kita punya usahawan ni yang membuat produk-produk ini. Jadi mereka juga mendapat sedikit, they spill the bean, mereka pun mendapat sedikit pendapatan dan kita berharap B40 juga mempunyai pendapatan yang daripada yang ada sekarang dapat meningkat dan juga kita tidak lupa bila mereka membantu dari segi itu kita juga memberi peluang pekerjaan. We're looking forward to working with them to develop and bring Sabah products to introduce it to the UK market using our platform and our supply chain. On that platform also supermarkets and using our warehouse and also our ability to create certification stickers to comply with UK regulations. Fasa pertama usaha ini menyaksikan kerjasama dengan pengusaha-pengusaha bukan sahaja dari United Kingdom tetapi Eropah dan China. Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC menggesa semua majikan yang masih belum melaksanakan kadar gaji minimum RM1,500 untuk berbuat demikian. Menurut Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC Kamarul Baharin Mansur, ini mengambil kira kos sara hidup yang semakin meningkat dan secara tidak langsung membantu meringankan beban kewangan pekerja golongan B40. Sanggup membuat keputusan untuk menaikkan secara tinggi itu, secara besar itu dan kita menerima kenaikan itu dengan hati terbuka dan dah tentulah kita akan terus memperjuangkan gaji minima ini kerana kita tahu dengan keadaan sekarang pun bila gaji minima naik, barangan pun dah tentu naik. Beliau berkata demikian selepas majlis sambutan Hari Pekerja MTUC 2022 di Subang Jaya. Pelaksanaan gaji minimum RM1,500 telah berkuat kuasa pada 1 Mei dan telah diwartakan sebagai warta kerajaan persekutuan. Baik, saudara, seterusnya untuk pemasukan kita akan bersama dengan Azam. Azam, silakan. Malaysia rampas kembali 2 emas daripada Thailand. Siapa julang Piala FA Inggeris? Terima kasih Faris dan Hazel. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Edisi sukan kita mulakan dengan perkembangan sukan si Hanoi. Kem olahraga negara terus menceriakan suasana dalam kontingen Malaysia selepas 2 atlet baling tukul besi menyumbang pingat emas ke-12 dan 13 negara hari ini. Lebih menarik, kejayaan yang dilakar Jackie Wong Siu Che dalam kategori lelaki dan Grace Wong Zhou Mei bagi kategori wanita berjaya merampas kembali gelaran juara acara tersebut daripada pencabar tradisi dari Thailand.
Dalam saingan yang berlangsung di Stadium Kebangsaan My Ding itu, Grace mengungguli kategori wanita dengan catatan 57.13 meter menerusi percubaan keempatnya. Walaupun jauh ketinggalan daripada rekod kebangsaan miliknya 62.46 meter, ia masih mengatasi atlet Thailand Minkamon Kompun yang mencatat 50.28 meter untuk perak, manakala seorang lagi wakil Thailand Panwat Gimsrang membawa pulang gangsa dengan catatan 49.64 meter. Sebelum ini, Grace memenangi emas pertamanya dengan rekod kejohanan 59.24 meter pada edisi 2017 di Kuala Lumpur. Namun gagal mempertahankan gelaran itu pada edisi 2019 di Manila apabila tewas kepada pencabarnya dari Thailand. Sementara itu, dalam kategori lelaki, Jackie turut mengutarakan janjinya untuk merampas kembali kejuaraan apabila menewaskan pesaing dari Thailand, Kittipong Bumwawan, dengan balingan sejauh 66.49 meter pada cubaan terakhir. Kittipong yang sebelum ini juara pada edisi 2015 dan 2019 merekodkan balingan terbaik pada jarak 64.54 meter, manakala seorang lagi atlet Malaysia, Sadat Marzuki Ajisan, menangi gangsa dengan catatan 58.86 meter. Jackie sebelum ini merangkul emas pada Sukan SEA 2017 dengan catatan 65.90 meter, namun terpaksa berpuas hati dengan perak pada edisi di Filipina di belakang Kittipong yang mencipta rekod baharu kejohanan 67.56 meter. Dalam pada itu, Grace memberitahu perasaan gemuruh yang berjaya diatasinya sebelum memulakan balingan menjadi faktor kejayaannya meraih pingat emas hari ini. So thank you so much MF, KLM, MSN, ISN, everything lah, because they help us to go to Korea training for like 42 days. Yeah, so I trained very well there. Philippines SEA Games, she got a gold medal. Yeah, so I throw the gold medal. Yeah, I'm very sad. But yeah, I fight it back, so everything is okay now. Yeah. Grace sebelum ini merupakan pemegang rekod kebangsaan dengan catatan 59.24 meter yang dilakarnya pada edisi 2017 Kuala Lumpur. Sementara itu, penyumbang emas ke-13, Jackie Wong Siu Chia turut berpuas hati selepas dapat menewaskan musuh tradisinya dari Thailand, Kittipong Bumwawan. Yeah, 20 second or 30 second because I have been cold and I have to throw in without one minute to finish my throw. So it's a bit nervous and a bit anxiety, but thanks God, finally I try to recall back myself all the my best throw. Baik, saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, dalam perkembangan lain, atlet 110 meter lari berpagar Raizam Shahwan Sofian sudah sedia sepenuhnya untuk memburu emas di bumi Hanoi. Harapan Raizam kali ini ialah mahu menjadikan penampilan terakhirnya dalam Sukan SEA sebagai kenangan yang paling bermakna sepanjang kariernya. Menurut Raizam, ketika ini dia dan rakan sepelatihnya mahu memberi fokus dan mengekalkan motivasi diri sebelum turun beraksi dalam acara tersebut. Of course, tapi apa yang saya mahu di Sukan SEA Vietnam ni ialah emas dan perak tu ialah milik Malaysia. Kira-kira lah saya kah, dia kah, tapi akan buat yang terbaik untuk dapat medal untuk under 10 meter hurdles ni. So dari segi persiapan semua berjalan lancar, training semua okey, dari segi mentality, fokus okey, tidak masalah. Sekarang tinggal lari, hopefully. Atlet berusia 34 tahun itu juga bertekad untuk merampas semula pingat emas yang pernah dimenanginya sebelum ini sekaligus membantu kontingen Malaysia mencapai sasaran 36 pingat emas. Doa dan semangat ibu hadir sebagai peneman buat atlet wushu negara Sydney Chin Si Juan yang berjaya meraih pingat gangsa acara Taji Chuan wanita di Sukan SEA 2021 Hanoi, Vietnam. Namun perjalanan atlet muda itu untuk menggenggam sebutir pingat tidak hadir dengan mudah apabila kehilangan ibunya sehari sebelum berangkat ke Temasya edisi ke-31 itu.
Persembahan lemah lembut serta kehalusan seni yang dipamerkan Sydney dalam acara Tai Chi Chuan berjaya memikat para juri, biarpun tidak berjaya menggondol emas. Anak jati Melaka berusia 23 tahun itu mengakui dirinya bergelut dengan perasaan bercampur baur. Berikutan pemergian ibu tersayang. Sebab mak saya passed away before the day I fly to Vietnam. She passed away, and then she didn't have a chance to watch me stand on the podium. Know that she wants me to. I know that she will be very proud of me, even that I don't get medal or I get medal. She will be very proud of me, and then she's watching me up there. Dalam acara itu, Sydney mengumpul 9.68 mata untuk menamatkan saingan di belakang pemenang pingat emas dari Indonesia, Melena Alisha dan Kristens Agatha dari Filipina yang memenangi perak. Manakala rakan senegara Mandy Sebel yang membuat penampilan sulung di Tamasya Sukan C tidak berpeluang menaiki podium selepas memungut 9.41 mata. Sementara itu, harapan untuk melihat tambahan koleksi pingat dalam acara Kiangshu dan Daoshu bagi kategori lelaki serta wanita juga tidak kesampaian apabila kesemua wakil negara gagal mengutip mata yang tinggi. Ini pula mengenai kem badminton negara. Barisan pemain muda badminton negara diingatkan supaya menjadikan Sukan C 2021 di Hanoi ini sebagai satu platform terbaik buat mereka menimba pengalaman. Jurulatihnya, Datuk Misbun Siddiq mengakui Tamasya Sukan Dwi tahunan itu merupakan medan yang sesuai untuk menonjolkan bakat dan pelapis baharu yang menggalas cabaran Malaysia pada masa akan datang. Mereka harus tunjukkan performan, result akan datang kemudian. Itu buat masa sekarang ni. Daripada itu saya tak boleh ambil satu target yang tinggi yang mana saya tahu pemain-pemain yang adanya ini. Tetapi yang penting inilah satu platform yang mana mereka harus main bersungguh-sungguh untuk negara dan juga untuk seluruh rakyat Malaysia. Dalam pada itu, beliau turut berharap barisan pemain muda ini dapat menyumbang satu pingat emas tidak kira dalam acara individu atau berpasukan. Malaysia menghantar pelapis muda di Tamasya ini selepas tarikh kejohanannya berlangsung serentak dengan kempen Piala Thomas dan Uber di Thailand. Dan berikut kedudukan pingat semasa Sukan C Hanoi yang sedang berlangsung ketika ini. Beralih ke perkembangan badminton, kegagalan menggunakan peluang untuk mencuri mata di dalam gelanggang menjadi antara punca utama skuad badminton lelaki negara gagal meneruskan kemarahan dalam kempen Piala Thomas 2022 di Bangkok, Thailand, Khamis lalu. Itu pandangan pengarah pembangunan remaja kebangsaan BAM, Datuk Misbun Siddiq. Menurut Datuk Misbun, skuad negara sebenarnya memiliki peluang cerah untuk melangkah lebih jauh selepas mempamer prestasi cemerlang di peringkat kumpulan dan diundi bertemu India di suku akhir. Namun legenda perseorangan negara itu menyifatkan perasaan gemetar ketika bertemu pasukan India telah menghalang pemain negara daripada menggunakan kepintaran mereka untuk mencuri mata. Tapi pada saya itu ada satu peluang sebenarnya, tetapi terlepas. Jadi pada saya tu ini sebenarnya apa yang saya lihat tu sebab dia bukan bidang tempat saya. Jadi apa yang saya lihat sebenarnya boleh diperbaiki dan harus pandai mencuri ruang di masa akan datang. Sebab sekarang saya tengok rata-rata semua dah lebih kurang dah. So kita pun dah ada at least dua single kita dan kita pun ada 2 double. Jadi untuk akan datang tu kita harus ambil checklist lebih ketat lagi daripada ini. Macam mana kita nak bina mereka ni ke arah untuk mencuri poin kita. Kita perlukan 3 je.
Datuk Misbun turut menasihati kem badminton negara memperbaiki kelemahan tersebut dan fokus kepada kempen Piala Thomas seterusnya di China pada 2024. Sebelum ini, Hajat Malaysia menamatkan kemarau 30 tahun bergelar juara Piala Thomas tidak kesampaian selepas tewas 3-2 kepada India di suku akhir. Kali terakhir trofi itu menjadi milik negara ialah ketika menewaskan Indonesia 3-2 pada edisi 1992 di Kuala Lumpur. India kini lebih bergantung kepada import minyak sawit Malaysia selepas Indonesia mengekalkan larangan ekspor minyak sawit bagi memenuhi permintaan domestiknya. Menurut Persatuan Pengekstrak Pelarut India SEA yang berpangkalan di Mumbai, antara November dan April, import minyak sawit India dari Malaysia ialah 1.78 juta tan metrik, diikuti 1.15 juta tan metrik dari Indonesia. Masalah menjadi lebih serius bagi India, pengimport minyak masak terbesar dunia akibat konflik Ukraine-Rusia yang mengganggu bekalan minyak bunga matahari. India cuba mendapatkan bekalan minyak masak lain susulan permintaan minyak bunga matahari di negara itu merosot berikutan harga global yang tinggi dan bekalan berkurangan akibat konflik Rusia-Ukraine menurut SEA. Jumlah import minyak makan India turun 14.4% kepada 900,085 tan metrik pada April berbanding Mac. Import minyak sawit April ialah 572,508 tan metrik, membentuk 64% daripada keseluruhan pembelian minyak masak sayuran. Import minyak sawit India dari Malaysia bulan lepas berjumlah 313,859 tan metrik, merangkumi 277,024 tan metrik minyak sawit mentah MSM, 28,835 tan metrik RBD Palmolin dan 8,000 tan metrik minyak isi rong sawit mentah CPKO. Nanti sebagai Hari Migrasi Burung Sedunia dan tahun ini ia jatuh pada hari ini 14 Mei 2022. Kepelbagaian spesies burung yang jarang dan sukar ditemui boleh dijumpai apabila tiba waktu penghijrahan dari September hingga Mac setiap tahun. Kita ikuti laporan wartawan Taufik Salimin. Kehadiran burung hijrah ke kawasan perairan di Kota Tinggi Johor mencetuskan fenomena unik dan menambahkan keindahan sektor tanah lembap di sini. Burung hijrah ini terbang beribu kilometer dari utara seperti China dan Rusia dan perjalanan mereka tidaklah mengambil masa yang panjang. Kehadiran mereka bukan petanda bencana, sebaliknya mengelakkan diri daripada musim sejuk di negara-negara tersebut. Pencerap burung Syakira Mubarak berkata, penghijrahan burung ke sini disebabkan mahu mencari cuaca yang lebih baik. Semua makanan, lepas tu tempat nak nest, right? So one of the best places here in Johor, one of the reasons here in Johor they come is because memang ada banyak makanan and the nesting places is good. Antara burung hijrah yang kerap ke sini adalah common kingfisher, white-bellied sea eagles dan black-capped kingfisher. Bagaimanapun, kebanyakan burung hijrah ini bersifat pemalu. Biarpun begitu, burung-burung hijrah ini mempunyai hubungan cukup baik dengan burung residen kerana mereka tidak rasa terancam. Okay, so relationship between resident bird dengan migrant bird biasanya okay. As long as ada sumber makanan dengan tempat nak nest, they will have a friendly relationship. Tapi kadang-kadang you will find them fighting for food source. Syahrul Anwar yang juga salah seorang pencerap burung dan pemandu pelancong di sini berkata, burung hijrah membina sarang di hujung ranting. Ada pula yang menggali lubang di pasir hanya untuk menempatkan mereka bersama-sama anak-anak yang baru dilahirkan. Seekor burung hijrah lazimnya memiliki lebih satu warna daripada paruhnya sehingga ke ekor. Ada juga yang menyamar di celah-celah daun pokok bakau yang tumbuh melata di pesisiran sungai.
Bentuk, color pun berbeza. Satu burung air, untuk yang tepi pantai tu biasa kaki dia halus, kecil-kecil. So kalau yang burung freshwater ni lebih cantik, colourful. Macam itulah. Waktu sesuai melihat burung ini bermula 7 pagi hingga 11 pagi dan 4.30 petang hingga 6.30 petang. Okey, untuk sungai sendiri kecil ni kita ada 3 vegetasi air yang berbeza, daripada air tawar, air payau dengan air masin. So kalau untuk burung pantai kita akan tengok kat air masin, dan kalau nak tengok burung macam kingfisher, pekaka tu dekat air payau, dan untuk freshwater tu macam burung bangau ataupun macam bee eater, semua bertempat air tawar lah. Sungai Sendiri Kecil di Kota Tinggi Johor menjadi lokasi popular bagi sekumpulan pelbagai spesies burung hijrah yang datang dari China dan Rusia ke sini. Dan anda boleh saksikan pengalaman cukup hebat ini setiap kali tibanya musim penghijrahan burung dari September hingga Mac setiap tahun. Taufik Saliman untuk Berita RTM. 14 Mei berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Terus amalkan kawalan kendiri dan sentiasa jaga SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Ya, dengan itu Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.